Boleh dengar suara saya? Boleh Ustaz. Boleh ya? Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdahu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir, yang menguruskan sekalian alam. Pada malam ini, pertemuan kita buat kali yang ketiga, siri yang ketiga. Kita bersama-sama insya-Allah akan mempelajari, mengambil seberapa banyak maklumat, mengambil seberapa banyak teladan daripada kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam yang diulang-ulang kisahnya di dalam Al-Quranul Karim, diulang namanya, merupakan Rasul yang paling banyak namanya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang mana insya-Allah pada malam ini kita bersama-sama akan membicarakan tentang fasa yang pertama, al-marhalatul ula bagi kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita merujuk kepada pengisian siri yang kedua pada hari Khamis yang lalu, kita telah menyebutkan ada beberapa pembahagian fasa-fasa kehidupan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Ada para ulama membahagikan sehingga 5 fasa, ada yang membahagikan sehingga 6 fasa. Walau bagaimanapun, yang paling penting adalah pada cerita itu yang sebenar-benarnya. Jadi pada malam ni kita akan masuk kepada fasa yang pertama. Fasa yang pertama yang dikaitkan dengan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam boleh dibahagikan kepada dua pecahan. Untuk fasa pertama, kita pecahkan kepada dua. Pecahan yang pertama, fasa pertama ini dia bersangkut paut dengan kelahiran Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam, dan yang kedua insya-Allah kita akan membicarakan tentang bagaimana Nabi Allah Musa ini dia membesar sehinggalah sampai kepada peringkat usia matangnya dan sampailah kepada peringkat beliau ini berkahwin. Itulah untuk fasa, untuk pembahagian yang kedua. Jadi kalau sebut usia matang tu, maksudnya usia matang sehingga baginda alaihi wassalatu wassalam berkahwin. Jadi itu adalah fasa yang pertama. InsyaAllah kita tak perlu belajar terkejar-kejar. Okey, yang paling penting untuk kita mengambil ibrah, mengambil teladan, mengambil petunjuk-petunjuk daripada ayat-ayat yang Allah menyebutkan tentang Nabi Allah Musa. Malam ni kita masuk terlebih dahulu pada fasa kelahiran Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Untuk fasa kelahiran Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam terdapat hanya 2 surah sahaja. Dalam banyak-banyak surah pasal Nabi Allah Musa, ada 2 surah sahaja yang menyebutkan tentang bagaimanakah kelahiran Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. 2 surah itu, yang pertama, kalau kita ikut penyusunan surah dalam Quran, tentulah surah Taha. Kemudian barulah suratul Qasas. Dari sudut susun, Taha.
Tapi dari sudut penceritaan juga, surah Taha ni dia menceritakan kisah Nabi Allah Musa lahir ni pun dia ringkas. Surah Taha ayat 37 sehingga ayat nombor 40. Yang kita sebutkan ayat ini hanya sampai kepada iaitu fasa beliau lahir sahaja. Beliau lahir sampailah dia itu kembali semula kepada ibunya. Itu fasa kelahiran Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okay, ayat 37 sampai 40 ini kita boleh temui pada halaman ataupun pada muka surat 313 sehingga 314. Kemudian kita akan masuk kepada suratul Qasas, surah nombor 28 ayat 1 sampai ayat 13, muka surat 385 sehingga muka surat 386. Jadi kalau kita lihat dua surah ini, kita dapati ada dua metodologi, ada dua cara bagaimana Allah paparkan kisah Nabi Allah Musa. Kalau dalam surah Taha, cerita dia ringkas sangat. Ada berapa ayat saja. Tak silap saya ada lebih kurang dalam ayat 37, 38, 39, 40. Lebih kurang dalam dekat 4 ayat. Kisah Nabi Allah Musa. Pendek je. Tetapi ketika Allah paparkan kisah Nabi Musa dalam suratul Qasas sampai 13 ayat. Maknanya terperinci. Kenapa macam tu? Kenapa dekat surah Taha ayat dia pendek, ceritanya pendek. Sedangkan surah Al-Qasas ceritanya panjang. Kalau siapa yang pernah belajar tafsiran surah Qasas, surah Taha, kalau siapa pernah ikuti nama-nama surah Taha ni memang nama dia lain, ijtihad para ulama. Kalau sebut surah Taha, para ulama mengatakan nama surah Taha itu adalah surah Musa. Tetapi kenapa kisah Musa dia lahir dekat surah Taha ni ayat je hanya 4 ayat saja, tapi dekat Qasas tu ayatnya agak panjang. Inilah di antara rahsia yang kita nak ambil dari Allah Azza wa Jalla. Allah meninggalkan kita pembentangan ayat, kerja kita lah untuk menggali, beranalisis, cari maklumat itu. Kenapa ada dua perbezaan? Jadi, untuk dapatkan jawapannya, kita pergi terlebih dahulu kepada surah Taha. Lepas tu nanti baru kita masuk suratul Al-Qasas. Kita nak mencari jawapan sekarang ni. Kenapa surah Taha cerita dia ringkas, pendek sangat, kelahiran Nabi Allah Musa, tetapi dekat suratul Qasas ceritanya terperinci. Kenapa? Sudah tentu tidak ada sebarang Allah Ta'ala yang menyusun ayat, Allah Ta'ala yang turunkan ayat Quran, tentu ada sesuatu. Baik, kita lihat dulu terlebih dahulu pada surah Taha. Tengok maklumat di dalam surah Taha. Kelahiran dia. Untuk kita tengok dulu dia punya ayat-ayat dia, nanti kita akan kaitkan macam mana nak cari jawapan dia. Okey. Kalau kita lihat keseluruhan surah Taha, himpunan ayat-ayat dalam surah Taha tentang Nabi Allah Musa, kita akan dapati ada, kalau kita tengok ayat 9 hingga ayat 23, okay, ini cerita tentang fasa yang kedua ni, penerimaan wahyu. Tapi kita tak cerita untuk dalam fasa satu. Saya bentangkan maklumat-maklumat ini untuk carikan jawapan dia. Sebab kalau kita tak bentang fasa-fasa ni dalam surah Taha, kita tak tahu kenapa cerita dia pendek dalam surah Taha. Jadi kalau kita tengok dalam surah Taha, permulaan surah Taha cerita pasal Musa, bukan cerita dia lahir. Tetapi cerita dia berada pada cerita tentang penerimaan wahyu. Dapat 2 mukjizat. Itu ayat 9 hingga 23. Maknanya kalau kita baca surah Taha, Allah Ta'ala terus masuk cerita dia dapat wahyu. Kalau nak cerita dia dapat lahir, tak jumpa pada surah Taha pada permulaan ayat. Cerita pasal penerimaan wahyu. Penerimaan wahyu ni insya-Allah nanti kita akan cerita, tunggu siri fasa 1 akan selesai. Fasa 1 mungkin kita akan ambil
2 atau 3 kelas insya-Allah. Kemudian kalau kita tengok ayat 24, sambungan kepada ayat 23 surah Taha sampai 79, panjang ayat dia. Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana Allah utuskan Musa kepada Fir'aun. Yang utus Musa kepada Fir'aun ini, siapa yang ikuti siri 2 yang lalu, kita mengetahui bahawa pengutusan Musa kepada Fir'aun ini, kalau kita ambil yang Hasan Fadil Abbas punya pembahagian fasa tu, ia merupakan fasa yang ketiga. Jadi tolong rujuk balik nota siri yang kedua supaya tuan-tuan boleh ikuti. Kalau saya sebut fasa ni, saya merujuk kepada fasa mana. Okey, sebelum saya sebelum tuan-tuan hilang apa maksudnya terkeliru pasal fasa begini. Dalam pengisian ini kita akan guna fasa yang ini. Kita akan guna fasa yang dibahagikan oleh ni. Kita akan guna fasa yang ini. Dalam Qasasul Quranul Karim kita akan ambil 6 fasa. Kita akan gunakan fasa yang 6 ni. Okey, sebab saya dalam siri 2 kita ada sebut ada sebahagian ulama membahagikan kepada 5 fasa. Kita akan guna yang 6 fasa. Kita akan gunakan 6 fasa. Jadi kalau saya sebut fasa-fasa ni, tuan-tuan jangan terkeliru. Kita nak gunakan yang buku kitab Qasasul Quranul Karim. Jadi kita pergi kepada fasa yang pertama. Okey jelas tuan-tuan tahu dekat mana kita nak ikuti supaya jangan hilang tu pula, jangan hilang pedoman pula. Sebab tu kisah Nabi ni kalau terlepas tak dapat, tolong tengok semula supaya sebab kita dah tak ulang dah. Sebab kita Musa ni kita akan ambil mungkin sampai 20 siri, kita pun tak tahu. Kita mohon rahmat Allah untuk memudahkan kita belajar. Okey, kita lihat. Patah balik kepada maklumat tadi sebelum kita ni. Okey. Kalau kita tengok ayat 24 sampai 79 dalam surah Taha, dia cerita banyak tentang Musa dengan Firaun. Maknanya kalau kita tengok dalam surah Taha ada 3 pembahagian kan. Kisah utus Musa kepada Firaun, lepas tu ayat 80 sampai 99 kisah Musa bersama Bani Israel. Yang kenapa saya bulatkan warna merah di kotak di tengah-tengah ayat 24 sampai 79 tu sebab apa? Sebab waktu kita tengok tadi mula-mula kisah Nabi Musa lahir duduk pada ayat berapa? 37 sampai 40. Okey, ayat 37 sampai 40. Jadi kalau kita lihat kepada diagrams ni, kisah kelahiran Musa dia duduk pada kumpulan mana? Dia akan duduk di celah-celah ni. Dia akan duduk ayat tu Allah Ta'ala selitkan pada fasa yang pengutusan Nabi Musa kepada Firaun. Dia sebenarnya ayat 24 sampai 79 ni, dia fasa cerita Allah nak utuskan Nabi Musa kepada Firaun. Itu fasa dia sebenarnya, iaitu fasa yang ketiga. Tetapi kisah kelahiran Nabi Musa ni dekat surah Taha, dia duduk di Allah Ta'ala selitkan dia pada fasa ini. Nampak tak? So kalau just selitkan, adakah nak cerita panjang? Okey, tapi kita akan sebut lagi apakah rahsia dia. Ayat dia pendek. Tuan-tuan nampak tak? Maksudnya, tuan-tuan faham apa ingin saya jelaskan? Okey, kisah kelahiran Nabi Musa, kita dapat tadi ayat berapa? Ayat nombor 37 sampai 40. Okey, tetapi kalau kita ambil keseluruhan surah Taha pasal Nabi Allah Musa, kisah kelahiran dia berada di fasa yang ketiga, iaitu fasa diutuskan Nabi Musa kepada Firaun. Jadi kalau Allah Ta'ala selitkan dia dalam fasa pengutusan Nabi Musa ni, jadi takkan ayat tu nak cerita panjang pasal kelahiran Musa. Nampak tak perkaitan dia? Tapi saya akan sebut lagi perkaitan dia yang lain. Ini dipanggil munasabah dia. Kita mencari munasabah. Sebab selama ni mungkin kita tak fikir. Sebab kita tak, yelah kita baca je. Baca. Tapi kita pernah terfikir tentang 2 surah tadi yang panjang dan pendek. Tapi para ulama buat kajian. Kenapa? Sebab susunan ayat Quran adalah dari Allah. Susunan ayat Quran tauqifi. Tentu ada sebab dia. Itu kerja kita yang ada kemampuan, Allah berikan kita tenaga, kerja kita untuk kita cari maklumat tu.
Okey, jelas ya? Okey. Begini. Okey. Kalau kita nak tahu lagi kenapa kisah dia dalam kisah kelahiran Nabi Musa ni ayatnya hanya 4 dalam surah Taha. Kenapa kita katakan kalau kita lihat kepada susunan ayat ni, dalam kisah kelahiran Nabi Musa hanya Allah Ta'ala selitkan cerita dia ketika mana Allah nak hantar Musa pergi jumpa Fir'aun. Okey. Dekat Allah selitkan tu sebenarnya kenapa Allah selitkan? Isunya kenapa Allah Ta'ala letakkan juga kisah kelahiran Musa ketika mana Musa nak pergi jumpa Fir'aun. Di sini kita dapat mengetahui bahawasanya Quran ni bukan dari manusia. Cerita ni dari Allah. Kalau manusia susun cerita, dia mesti cerita daripada kelahiran, membesar, betul tak? Tapi yang susun ayat ini adalah Allah. Tapi mesti ada sebab. Kenapa ketika ayat ni nak cerita tentang hantar Musa kepada Fir'aun, diselitkan cerita kelahiran dia? Ini kita nak carikan jawapan dia. Baik. Sebelum saya lanjutkan, mungkin tuan-tuan akan bertanya juga. Mungkin kita dah dapat satu pertanyaan sebenarnya. Kalau kita perhatikan betul, kita akan dapat pertanyaan, kenapa kisah jumpa Fir'aun ni panjang pula ayat dia berbanding penerimaan wahyu dengan Bani Israel? Kalau kita betul-betul perhatikan, kita kan dah buat 3 pembahagian tu. Kenapa dalam surah Taha ni ayat 24 sampai 79 banyak tentang pengurusan Musa alaihi wassalam kepada Fir'aun? Itu pun nanti satu jawapan dia yang lain. InsyaAllah nanti saya akan sampai kepada fasa 3, kita akan bagikan jawapan dia. Sekarang kita fokus dulu nak mencari jawapan kenapa cerita kelahiran Musa ayatnya pendek dalam surah Taha. Okey, kenapa Allah selitkan? Ada sebab. Nak tahu sebab dia, kita lihat terlebih dahulu. Okey, sebab dia nak tahu, kita kena tengok kalau ayat ni nombor 37-40 kan? Ingat, untuk kita faham ayat yang sedang kita fokus 37, kita kena lihat hubungan dia dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi, kita lihat dulu. Sebelum ayat 37 ni cerita tentang apa? Okey, kita tengok. Tengok. Okey. Dekat diagrams ni, dekat grafik ni, diagram ni, dekat flow, dekat chart diagram ni kan? Okey. Sebenarnya, yang saya nak paparkan ni, ini kesinambungan kenapa Allah Ta'ala selitkan kisah kelahiran Musa dalam surah Taha. Sebenarnya ada sebab. Sebab dia, okey, cerita dia mula-mula macam ni. Allah perintah Nabi Musa jumpa Fir'aun. Yang ini adalah fasa 3 dah. Fasa 3 ni saya akan ulas nanti, ulasan terperinci dia nanti masuk fasa 3. Tapi saya kena sebut juga fasa 3 ni sedikit secara ringkas supaya tuan-tuan faham macam mana terselitnya kisah kelahiran Musa. Jadi, Nabi Allah Musa, Allah perintahkan dia jumpa Fir'aun. Waktu Allah perintahkan Nabi Musa jumpa Fir'aun, Nabi Musa minta 4 permintaan kepada Allah. Dia minta 4 permintaan kepada Allah. Dia minta apa pada Allah? Yang pertama, dia minta Allah Ta'ala lapangkan dada dia. Ni yang bermula pada doa Rabbi syrah li sadri tu. Dia minta lapangkan dada dulu. Ini permintaan pertama pada Allah. Permintaan kedua, dia minta Allah Ta'ala permudahkan urusan dia. Permintaan yang ketiga, dia minta pada Allah supaya lancarkan lidah dia ni. Kenapa dia minta lancarkan lidah? Nanti kita akan ulas juga pada fasa ketiga. Sebab ramai yang kata sebab lidah dia makan api. Mai mana fakta tu? Nanti kita akan sebutkan. Selalu kita dengar dia telah makan api. Dia api sebabkan lidah dia menjadi pelat sebagainya.
Itu semua cerita Israeliat. Tetapi sebenarnya Quran bagi tahu kenapa lidah dia jadi tak lancar. Ada jawapan dalam Quran. Tunggu. Ini nanti waktu masuk kepada fasa dia nak jumpa kepada Firaun. Nanti kita akan ulas. Okey. Kemudian permintaan yang keempat, dia minta Allah Ta'ala lantik Harun sebagai penyokong dia. Jadi, kalau nak rujuk ayat ni, dalam nota tu saya dah letakkan dah ayat dia dah. Kalau kita tengok dekat sini, ayat 24. Dia bermula ayat 24. Okay, dekat kotak tu, saya tak letak ayat keberapa perintah jumpa Firaun, 4 permintaan. Kerja tuan-tuan letakkan ayat nombor berapa, supaya nanti faham. Okey, ayat 24, Allah Ta'ala kata, A'udzubillah minasyaitanirrajim, saya tak ulas terperinci ayat ni ya, yang ayat terperinci nak ulas ta'bil Qur'ani, lataif, kehalusan bahasa, semua-semua tu, nanti sampai kepada fasa ketiga nanti, kita akan ambil balik ayat ni untuk kita ulas dengan panjang lebar. Okey, Allah Ta'ala kata, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah kata, pergilah engkau kepada Firaun Musa, sesungguhnya dia ini melampaui batas. Okey. Lepas tu dia doalah, ni permintaan pertama. Qala rabbishrah li sadri. Musa berdoa dengan berkata, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku. Permintaan kedua, wa yassirli amri, permudahkanlah urusanku. Permintaan ketiga apa? Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada ayat 27-28, permintaan ketiga, dia kata, dan lepaskanlah simpulan daripada lidahku. Supaya mereka nanti faham apa yang aku nak kata ni. Okey, permintaan ketiga. Permintaan keempat, dia kata, waj'alli waziram min ahli Haruna akhi. Dan dia kata, dan jadikanlah bagiku seorang yang wazir, seorang yang boleh sokong aku daripada ahli keluargaku, iaitu Harun, akhi, saudaraku. Okey, dapat tak 4 permintaan? Okey, 4 permintaan dah tulis, ayat berapa pada kotak-kotak 4 permintaan tadi. Lepas tu dia sebut lagi. Dia kata ushdud bihi adri. Dia kata yang Harun sebagai penyokong aku tadi, teguhkanlah kekuatan aku dengannya, dengan kehadiran Nabi Allah Harun. Wa asyrikhu fi amri, libatkanlah dia sama dalam urusan aku nak jumpa dengan Musa ni, dengan Firaun ni. Kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira. Supaya kami sentiasa bertasbih memujimu dan supaya kami sentiasa menyebut dan mengingatimu. Okey, dah dapat 4 permintaan dia tadi. Sekarang kita nak cari jawapan lagi. Kita dah dekat nak jawapan ni. Dah dekat nak pergi jawapan dah yang kehadiran Nabi Musa. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Lepas tu dia belum masuk ayat lagi, dia kata innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau ya Allah sedia melihat dan mengetahui keadaan kami. Lepas tu Allah Ta'ala tunaikan apa Musa nak yang 4 tadi. Allah tunaikan permohonan Musa tadi tu, yang 4 perkara tadi tu, bermula pada ayat nombor 36 sehingga ayat nombor 37. Allah Ta'ala mengatakan qala qad utita su'laka ya Musa, sesungguhnya telah diberikan kepada engkau apa yang engkau pohonkan itu, wahai Musa. Musa minta apa? 4 perkara. Allah kata dapat, kau akan terima semua. Lepas tu Allah Ta'ala kata, inilah antara sebab dia. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. Ayat 37, Allah Ta'ala kata, dan sesungguhnya kami telah pun mengurniakan kepadamu pelbagai nikmat yang lain. Nikmat sekali lagi. Lepas tu ayat 38, barulah masuk kisah kelahiran dia. Tuan-tuan dapat tangkap tak? Maksudnya tuan-tuan dapat kaitkan tak? Kisah kelahiran Musa ni, kenapa Allah selitkan? Sebab tu ayat dia jadi pendek. Kan? Allah Ta'ala selitkan pada ayat 38. Rupa-rupanya, ayat
kisah Nabi Musa lahir dalam surah Toha adalah untuk mengingatkan Musa. Nak kuatkan lagi azam Musa, Allah Ta'ala cerita tentang nikmat lain yang pernah Allah beri pada dia. Sebenarnya, terselit kisah Musa dalam surah Toha tu sebenarnya kaitannya adalah untuk menunjukkan engkau ni Musa banyak dapat nikmat. Engkau minta 4 permohonan tu, aku beri, kata Allah. Lepas tu Musa, engkau pernah dapat nikmat lain tau. Nikmat apa? Allah cerita nikmat dia lahir. Kita nampak tak sebenar-benarnya kenapa Allah Ta'ala letakkan kelahiran Musa dalam surah Taha. Tetapi berbeza dengan surah Qasas. Kenapa dia panjang dekat surah Qasas? Nanti kita akan masuk kepada part tersebut. Okey, dapat? Jadi jawapan dia adalah, kenapa kisah Nabi Musa berada dalam surah Taha ini, ayat dia hanya pendek, ringkas, kerana sebenarnya tujuan utama Allah selitkan kisah kelahiran dia adalah untuk mengkaitkan dengan ataupun cerita tentang nikmat. Kenapa? Kerana kelahiran Musa ni, dia ada nikmat yang Allah beri pada kelahiran Musa. Dia sebab tu Allah cerita pendek je. Sebab cerita pendek bukan sebenarnya tujuannya untuk cerita cerita dia lahir tu sudut yang sudut takjub tu adalah. Jadi maksudnya, tapi fokus utama kalau sebab kita nak kaitkan dengan ayat 37, 36. Sebab kalau kita kaitkan ayat 37, 36 sampai yang awal tadi tu pasal nikmat, maka pada kelahiran Musa dalam surah Taha tu sebenarnya Allah Ta'ala nak sebut nikmat apa yang Allah beri kepada Musa sewaktu dia lahir. Maknanya sudut pandang dia adalah pasal nikmat kelahiran Musa. Nak tahu nikmat dia apa? Waktu kelahiran Musa, kita akan sebutkan insya-Allah sebentar lagi. Jadi moga-moga tuan-tuan dapat jawapan dia. Ini kita belum ulas kalimah by kalimah, belum lagi. Tak apa, insya-Allah. Nanti kita akan ulas. Okey, sekarang kita masuk kepada cerita yang Nabi Musa lahir. Kita nak tengok di mana nikmat yang Allah beri kepada Musa ketika dia lahir. Okey, saya dalam nota ni saya dah buat dulu diagram ringkas. Ni kita panggil kronologi dia. Nanti tuan-tuan boleh sambung kronologi ni panjang. Sampai Nabi Musa jumpa Khidir. Panjang cerita dia. Okey. Dalam yang ini sebenarnya saya saja bagi contoh. Tuan-tuan boleh ubah. Tuan-tuan boleh ubah flow chart ni. Carta alih ni. Carta alih ni saya ambil daripada ayat 30, bermula ayat nombor 38. Sampailah ayat yang berapa tadi kita kata, sampai ayat nombor bermula ayat nombor 37, 38 lah, sampai ayat nombor 40. Saya ambil daripada ayat tu. Jadikan dia punya diagrams dia. Jadi saya ringkaskan. Sebab nanti saya akan bacakan ayat dia. Okey, saya sebutkan dulu flow chart dia, nanti kita tengok ayat. Lagi kita lebih nampak. Okey, kalau bagi ayat saja mungkin kita tak nampak connection dia. Sebab tu penting buat flow chart tu. Carta alih tu. Okey, kita tengok di sini. Mula-mula ayat 38, kita lihat di sini Allah Ta'ala wahyukan kepada ibu Nabi Allah Musa alaihi salam. Okey, Allah beri wahyu. Wahyu tu bukanlah wahyu macam nabi-nabi. Maknanya Allah Ta'ala berikan ibu dia ni ilham. Allah Ta'ala beri dia idea, dia ilham. Yang ilham tu datang dari Allah. Maksudnya dia nak buat apa dengan anak dia lahir ni? Nak buat apa dengan anak dia lahir? Allah berikan dia ilham. Tapi Allah guna perkataan wahyu. Tapi bukan wahyu macam hantar Jibril, turunkan wahyu tu. Bukan. Tapi ini dia panggil ilham dari Allah Azza wa Jalla. Lepas tu, Allah Ta'ala minta ibu Musa letakkan anak dia dalam peti kayu, tabut. Lepas tu, lepaskan ke laut. Nanti kita akan ulas perkataan al-yammu dengan al-bahru. Apa beza? Kemudian nanti kita akan cerita. Kemudian, selepas dia lepaskan ke laut, Allah Ta'ala bagi tahu pada dia.
Allah Ta'ala kuatkan semangat Ibu Musa, nanti dia akan dipungut oleh musuh Allah dan musuh Musa itu sendiri. Allah bagi tahu kepada emak dia, kan, nanti Musa ni dia akan dipungut oleh musuh Allah. Sebab Firaun kan, dia adalah musuh Allah. Dan dia juga adalah musuh Nabi Musa. Kenapa musuh Nabi Musa? Sebab mereka memusuhi Bani Israel. Jadi Nabi Musa, Bani Israel. Maka dia menjadi musuh kepada Musa juga. Lepas tu Allah Ta'ala cerita, ya, tuan kena ingat ya, tuan kena bayangkan, gambarkan ketika mana Musa tadi kan dia nak pergi jumpa Firaun kan. Lepas dia minta 4 permohonan tadi Allah kurniakan, lepas tu Allah bagi semangat dekat dia lagi kan. Sebab dia nak jumpa Firaun, Allah cerita lagi tentang apa lagi nikmat lain yang kau dapat Musa selain daripada 4 permohonan kau tadi. Maka Allah cerita ni, soal cerita ni Allah cerita kepada Nabi Musa. Jadi Allah kata kakak Musa diperintah oleh mak dia pergi tengok adik kau tu. Apa jadi dekat Musa. Dan cerita dia, akhirnya kakak dia bagi cadangan kepada orang ramai ketika itu siapa yang dapat susukan Nabi Musa. Okay. Lepas tu, kembalilah Musa kepada ibu dia untuk disusukan. Lepas tu, Allah Ta'ala ingatkan dekat Musa. Ingat tak Musa, kau pernah melarikan diri pergi Madian. Kau selamat. Dekat situ cerita dia. Ini saya buat ringkasan contoh saja. Jadi kalau kita nak mendalami, memang kita kena tengok kepada ayatnya. Jadi kita masuk dulu ayat dia. Okay, saya perincikan sedikit. Lepas tu nanti baru kita masuk suratul Al-Qasas. Okay, tak apa. Pelan-pelan kita belajar dalam surah Taha. Okay, sekarang kita dapat jawapan tadi. Dah dapat jawapan kenapa ada ringkasan tu. Jadi Allah Ta'ala sebut, Auhayna ila ummika ya Musa. Ketika kami ilhamkan. Betul tak ayat dia tu? Idh auhayna kan. Allah, saya tertinggal. Saya minta maaf, saya minta tuan-tuan tolong tu di depan ni. Dia sebenarnya sini ada idh. Saya terpotong ayat dia. Mohon maaf ya. Okay, kena tengok balik. Idh auhayna ila ummika ya ummika ma yuha. Ketika kami ilhamkan. Kalau kita terjemah perkata, auhayna ni maksudnya, kami telah wahyukan. Tapi takut tersalah faham, wahyu ni maknanya kami ilhamkan kepada ibu kau Musa dengan memberitahu kepadanya. Jadi kalau kita hayati ayat 38 ni kan Allah cerita dekat Musa kan. Ketika kami ilhamkan kepada emak engkau dengan beritahu kepadanya kan. Jadi baru kita faham. Oh, kenapa Allah sebut kalau ikut macam ayat ni, kenapa ka kat sini? Kepada engkau. Kepada ibumu. Rupanya Allah cerita ni pada Musa. Kenapa Allah cerita? Nak ingatkan nikmat lain yang Allah pernah bagi kepada Musa tu. Okay, lepas tu kita sambung lagi. Allah Ta'ala kata, Aniqzifihi fit tabuti faqzifihi fil yammi falyulqihil yammu bithahil. Allah Ta'ala bagi ilham kepada emak dia, letakkan anak kau tu di dalam tabut. Tabut ni peti besi. Peti kayu. Letakkan anak kau di dalam tu. Kemudian kau lepaskanlah tabut itu ke laut. Nanti kita akan ulang perkataan yam. Dalam surah Taha, kalau kita gabung dengan surah Qasas, perkataan yammu ni tidak pernah digunakan dalam kisah Nabi-Nabi yang lain. Hanya Allah gunakan dalam kisah Nabi Musa. Perkataan al-yammu. Al-yammu ni, fil yam ni, al-yam, yam, maksud dia adalah air yang banyak. Yam ni dia mengandungi air yang banyak. Air banyak, kita sedia maklum, sungai ataupun laut. Betul. Nahrun ataupun bahrun. Tapi yammu ni, dia adalah air yang banyak. Sebab tu kadang-kadang ada orang diterjemah sungai. Kadang-kadang orang terjemah laut. Sebenarnya dua-dua boleh. Sebab yam ni, al-yammu ni, dia adalah air yang banyak. Kalau nak gunakan dikaitkan dengan sungai pun kena juga. Kalau nak dikait dengan laut pun kena juga.
Tetapi al-yammu, perkataan yammu ni, dia hanya duduknya perkataan yammu itu pada kisah Nabi Musa je. Tak ada kisah-kisah Nabi lain menggunakan perkataan al-yammu. Okey. Jadi akan lepaskan peti itu ke laut. Kemudian Allah kata falyulqihil yammu sekali lagi. Maka biarkanlah laut itu membawa dia bisahil, membawa dia sampailah terdampar ke pantai, ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwullah, supaya dia nanti akan diambil oleh musuhku dan musuhnya. Iaitu Nabi Musa. Okey. Di sinilah sebenarnya nikmat yang Allah nak bagi tahu dekat Musa tadi waktu dia nak pergi jumpa Firaun tadi. Tolong tulis nikmat nombor 1. Nikmat nombor 1, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Itu nikmat nombor 1. Allah cerita Nabi Musa ni dia lahir tu sebenarnya nak kaitkan dengan nikmat 4 yang dia dapat tadi. Jadi apa nikmat dia pada dia lahir? Nikmat dia pertama, Allah Ta'ala kata, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Dan aku telah tanamkan perasaan kasih sayang daripadaku terhadapmu. Itu nikmat nombor 1. Kasih sayangku daripadaku terhadapmu, maksudnya Nabi Musa ni, kalau siapa tengok dia ketika dia bayi tu, memang orang akan suka punya dengan Musa. Kejap lagi kita akan tengok macam mana isteri Firaun suka. Kenapa dia suka? Bayi, of course lah, bayi mana-mana pun memang akan bayi mana-mana pun comel, nama dia bayi kan. Kan. Tapi kita tahu kan kisah Firaun, dia memang akan bunuh anak-anak lelaki. Nanti kita akan masuk dekat surah Qasas. Dekat surah Taha tak ada. Allah tak cerita tentang sebelum Musa lahir berlaku apa dekat Mesir tu. Allah tak cerita dekat Taha. Tapi Allah cerita dekat Qasas. Al-Qasas. Nanti kita akan ceritakan. Okay. So saya ceritakan awal nak menunjukkan tuan-tuan, Musa ni orang tak jadi bunuh dia. Kenapa? Allah telah campakkan kasih sayang Allah tu kepada Musa. Tu nikmat nombor 1. Maknanya Allah Ta'ala nak pujuk Musa, kau jumpa Firaun ni Musa. Kan Musa tadi dia takut kan. Musa takut sampai minta Harun tolong dia. Jadi Allah Ta'ala kuatkan semangat dia dengan cerita, sebenarnya kau daripada kecil ni aku dah bagi nikmat kepada engkau, wahai Musa. Okey. Kan? Maksudnya kalau orang tengok muka dia, memang jatuh cinta kepada Musa. Okey, nikmat nombor 2, Allah Ta'ala kata walitusna'a ala aini, dan agar engkau dipelihara dengan pengawasanku. Nikmat nombor 2 ni, Allah Ta'ala yang akan jaga Musa tu. Maksud dia, walaupun Musa tu nanti, dia telah dipungut oleh musuh Allah Firaun dan musuh Musa tu sendiri, tetapi Allah bagi 2 nikmat. Orang yang pungut engkau, dia akan jatuh cinta kepada engkau. Dia akan suka pada engkau. Sebab aku yang berikan, tanamkan kasih sayang daripadaku. Bukan senang tuan-tuan. Allah beri kasih, semua orang akan suka kepada Musa. Dan yang kedua Allah bagi tahu, nikmat nombor 2, engkau dipelihara dengan pengawasanku. Nampak tak 2 nikmat ni? Jadi agak-agak Nabi Musa ni dia rasa macam mana ketika Allah nak suruh dia pergi jumpa Firaun. Nanti saya akan sebutkan tuan-tuan, kenapa dia takut sangat nak jumpa Firaun. Kenapa sampai lidah dia tu, dia minta lancarkan lidah dia. Ada sebab, tapi bukan sebab makan api tu. Kita tunggu sebagai jawapan dia. Saya akan buktikan dengan ayat-ayat Quran juga. Okey. Kita daripada sini pun kita tahu, oh iyalah, tuan-tuan tahu kan, kenapa Musa nak jumpa Firaun ni tak sama macam nabi-nabi lain nak jumpa dengan pembesar-pembesar lain. Jadi Allah sebut 2 nikmat ni. Okey, kemudian kita lanjutkan lagi. Sikit lagi. Okey, lepas tu Allah Ta'ala suruhlah. Yang ni saya tak baca ayat by ayat ya. Sebab kita lalui dulu maklumat tadi secara ringkas dulu. Jadi ayat 40 ni, okey, nanti kita akan dah masuk surah Qasas, baru kita akan perincikan kandungan ayat tu.
penggunaan kalimah ini, penggunaan kalimah yammu tadi, nanti kita akan perincikan. Sekarang kita dapatkan dulu maklumat kronologi dia dulu, cerita dia. Jadi ketika saudaramu, intamshi ukhtaka, Allah kata ketika saudara perempuan, maknanya Musa ni dia ada kakak lah. Kenapa kita boleh kata kakak? Sebab dia kan bayi. Dipungut oleh Firaun. Okey, dipungut oleh musuh Allah. Lalu ketika saudaramu pergi mencarimu, lalu dia berkata kepada orang yang boleh memelihara. Maksudnya ketika kakakmu pergi cari engkau, lalu dia berkata kepada orang yang boleh memeliharanya. Maksudnya kepada orang yang boleh menjaganya. Maksudnya dia nak kata, macam terjemahan dia ni agak ni sekejap ya, saya tengok. Kepada, saya tertinggal ni kejap. Ketika pergi carimu lalu berkata. Dia sebenarnya lalu berkata kepada orang yang memunggutmu. Tu kena betulkan sikit terjemahan dia. Maksudnya ketika dia cari kakak dia pergi cari dia. Okey, dia usulkan kepada orang yang jumpa dia tu, hal adullukum ala man yakfuluh. Nak tak aku tunjukkan dekat korang siapa yang boleh memelihara. Maksudnya sebenarnya tertinggal dekat sini. Lalu berkata ni dia tertinggal terjemahan. Kepada orang boleh memelihara ni, kepada orang tu maksudnya dia nak tunjukkan, dia bagi usul. Dia cadangkan kepada orang ramai ketika tu, korang nak tak aku tunjukkan ada lagi orang yang boleh menjaga dia. Orang yang boleh susukan dia. Lepas tu Allah Ta'ala kata, maka dengan cadangan tadi tu, dengan jalan itu, maksudnya dengan cadangan kakak dia tadi tu, faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Maka kami kembalilah engkau, wahai Musa, kepada ibu engkau supaya tenang hati dia dan supaya dia tidak bersedih kan ketika berpisah denganmu. Lepas tu Allah cerita lagi. Allah cerita lagi nikmat dia. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Dan Allah Taala kata, dan engkau dulu pernah bunuh seorang lelaki. Lalu kami selamatkan engkau daripada kesusahan pembunuhan itu dan kami lepaskan engkau berkali-kali daripada pelbagai cubaan, kemudian engkau tinggal selamat beberapa tahun di kalangan penduduk negeri fi ahlil Madian. Setelah itu, summa ji'ta ala qadari ya Musa. Setelah itu, engkau sekarang datang dari sana pada masa yang telah ditentukan kepada engkau, wahai Musa. Jadi ayat 40 ni Allah combine banyak cerita Musa kan. Daripada kisah kakak dia datang cari dia, lepas tu dia dapat balik jumpa dengan mak dia susukan dia, betul. Lepas tu kisah dia pernah menumbuk bunuh orang cari dia, Firaun cari dia larikan diri pergi ke Madian, lepas tu dia kahwin, dia duduk dekat sana beberapa tahun, lepas tu dia patah balik ke Mesir. Jadi cerita dia Allah Ta'ala cerita dia ringkas dan padat. Okey, itu ayat nombor berapa? Ayat nombor 40. Jadi, berdasarkan maklumat kita sebut tadi, maka kita mendapat jawapan, rupa-rupanya kisah Nabi Musa, dia menjadi pendek pada surah Taha adalah kenapa? Kerana cerita dia itu tujuan utamanya adalah untuk mengenangkan nikmat macam mana dia boleh terselamat. Itu sebenarnya. Bukan nak cerita kelahiran dia secara panjang lebar. Tapi ceritanya hanya untuk diselitkan pasal nikmat. Itu sebablah surah Taha, cerita dia lahir tu ayatnya pendek sahaja. Okey, dah dapat penjelasan? Jelas? Okey. Huraian ayat tu nanti kita akan masuk kepada fasa lepas habis surah Qasas. Baru kita akan cari kehalusan bahasa, kita akan cari ungkapan takbir, ungkapan. Baru kita nak kupas ibrah dia. Tapi kita dapatkan dulu maklumat tentang kronologi penyusunan kelahiran Nabi Musa dalam kedua surah ini. Okey, sekarang kita pergi surah Al-Qasas.
Jom kita masuk kepada suratul Al-Qasas ayat nombor surah nombor 28. Ayat 1 sampai 13. Kenapa kisah dia panjang dekat suratul Al-Qasas? Kemudian, okey. Okey, tak apa. Nanti saya akan cerita kemudian tujuan surah tu. Okay. Kita terus kepada suratul Al-Qasas. Okey. Surah Al-Qasas ni, okey. Surah Al-Qasas, sebelum kita pergi kepada spesifik ayat, kan, cuba tuan lihat carta alih keseluruhan kisah Musa dalam surah Qasas. Tengok dulu. Ini adalah keseluruhan kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas. Ni kita dah masukkan dah. Fasa. Kita ambil dulu maklumat keseluruhan. Lepas tu kita lihat penyusunan kelahiran Nabi Musa. Okay, dalam surah Al-Qasas, 13 ayat. Ayat 1 sampai 13 cerita tentang kelahiran Musa. Ayat ni sebenarnya yang kita nak ulas. Cuba kita bandingkan dengan surah Toha, kan. Dalam surah Qasas, cerita Musa duduk awal-awal ayat. Kenapa? Kenapa duduk dalam awal-awal ayat? Lepas tu ada ayatnya panjang, 13. Lepas tu, dalam surah Toha, kita akan ambil juga maklumat surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ni, usia kebantangan Nabi Allah Musa. Okay, ni kemudian kita akan masuk. Kemudian baru kita pergi kepada fasa nombor 2, terima wahyu. Ayat 29 sampai 32. Lepas tu baru kita masuk kepada fasa ketiga, Nabi Musa AS bersama dengan Firaun. Ayat 33 hingga ayat nombor 43. Tapi kan, cuba perhati baik-baik surah Qasas. Tak ada pun maklumat dengan Bani Israel. Tak ada dalam surah Qasas. Tapi dalam surah Taha ada. Okey, tak apa. Itu nanti kita akan cari perbezaan dia kenapa. Itu kemudian insya-Allah sampai pada waktu yang telah Allah tentukan, insya-Allah nanti kita akan ulas. Okey. Jadi sekarang ni macam mana kita nak cari jawapan dia? Okey, sebelum kita masuk kepada ayat. Kalau tadi tu saya tunjukkan contoh pada tuan-puan, saya terus pergi kepada isi dia. Kalau saya tanya tuan-tuan dan perempuan, agak-agak tuan-tuan boleh bagi jawapan tak kalau lah ada orang tanya. Kenapa kisah Nabi Musa ni dekat surah Qasas dia letak mula-mula ayat? Dia tak selitkan macam dalam surah Taha tadi, kan? Okay, cara dia pertama, apabila kita nak cari maklumat, pertama kita kena tahu dulu nama surah Al-Qasas tu. Dia boleh lihat kepada nama. Kan, nama maksudnya pada nama surah Al-Qasas. Siapa tahu surah Al-Qasas ni sebenar dengan kisah siapa dapat Al-Qasas. Dia sama juga macam Toha. Toha nanti kita akan bincang pada nama lah. Kemudian lah, nanti tak apa. Nanti saya akan bincangkan, saya nak kaitkan ayat ni, kaitkan dengan nama. Ayat ni ada kaitan dengan tujuan surah. Kemudian kita akan ceritakan. Tak apa, saya terus masuk pada jawapan dia. Okey. Dekat surah Al-Qasas ni, kenapa ayat dia panjang? Sebabnya dalam surah Al-Qasas, kelahiran Nabi Allah Musa ni memang dinanti-nantikan untuk apa? Dalam surah Al-Qasas ni, kelahiran Nabi Musa ni dia nak dikaitkan dengan kehancuran Firaun itu. Maksud dia, dalam surah Al-Qasas, Allah nak cerita tentang, kenapa cerita dia panjang? Kerana Allah nak menyebutkan tentang macam mana Allah Ta'ala susun aturkan Musa ni yang dicari-cari selama ni oleh Firaun, nak bunuh budak lelaki, nak bunuh bayi lelaki, tetapi dia rancang lain, Allah rancang lain. Faham tak maksud dia? Dia kalau surah Taha tadi, sudut besarnya pada kaitkan dengan nikmat lahir dia. Tapi dekat surah Qasas ni,
Allah Ta'ala nak kaitkan dia tentang perancangan Allah, ketentuan Allah. Sebab itu kalau tuan-tuan pernah belajar ikut 30 juzuk sinopsis Ramadan dulu, saya ada sebutkan tujuan surah Qasas apa. Tengok pada tujuan surah Qasas. Surah Qasas ni sebenarnya tujuan dia, Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita bahawa kuasa nak putuskan segala hukum, segala perkara dekat dunia ke, dekat akhirat ke, semuanya di bawah tangan Allah. Lepas tu apa saja yang Allah nak buat, yang Allah rancang, Allah kehendak, pasti akan terlaksana. Jadi plot cerita Nabi Musa duduk dalam surah Al-Qasas ni sebenarnya ada kaitan tentang sudut dia sebenarnya. Kelahiran Nabi Musa tu kenapa cerita dia panjang? Kerana Allah nak menyebutkan tentang kelahiran Musa ini merupakan kelahiran yang mereka tak sangka-sangka, yang Musa ni, yang mereka jaga ni, rupa-rupanya yang akan menghancurkan mereka. Jadi itu sudut utama penceritaan Musa dalam surah Al-Qasas. Sebab tu ayat je agak panjang. Nak menceritakan tentang kelahiran Nabi Musa tu untuk apa. Jadi untuk lebih kukuh lagi maklumat ni, mari kita pergi kepada ayat 1 sampai ayat 13. Tapi saya datang ke dulu dalam bentuk carta alih supaya kita lagi cepat nak faham. Okey, carta alih ni saya bagi contoh saja. Tuan-tuan boleh ubah ikut kepada ayat yang dinyatakan. Mesti ambil ayat 1 sampai ayat nombor 13. Tapi saya sebutkan carta alih dia. Ini sebagai cadangan saja. Okay? Tuan-tuan boleh baiki. Okey, begini. Mula-mula, tengok. Sebelum kelahiran Musa ni, ya, dalam surah Qasas, sebelum Allah cerita lahir Musa, Allah Ta'ala cerita dulu apa situasi yang berlaku di Mesir sebelum Nabi Allah Musa lahir. Ni cerita dia mula-mula. Sebelum Nabi Musa lahir ni, apa jadi dekat Bani Israel? Apa Firaun dah buat pada mereka? Jadi dia dikaitkan dengan isu itulah sebenarnya. Nak mengkaitkan tentang kelahiran Musa ni dinanti-nantikan untuk membantu Bani Israel dan sebagainya. Okay, kena faham dulu ayat ni, cerita ni kena faham. Baru tu akan dapat jawapan. Patutlah cerita dia agak panjang, terperinci daripada surah Taha tadi. Lepas tu, Allah perintahkan susukan Musa. Cerita susu Musa tak ada dekat surah Taha. Kan? Dekat surah Taha tadi terus letak dalam peti kan? Okey, Allah Ta'ala kata susukan dulu Musa. Sebab penting cerita susu Musa ni. Okey, lepas tu Allah perintahkan kepada mak ni, lepaskan dia ke sungai. Lepas tu Allah Ta'ala kuatkan hati mak dia. Allah bagi dia ilham kat mak dia. Allah janji. Allah ada buat beberapa janji kepada mak dia. Nanti kita akan pergi kepada ayat, kita akan jumpa janji dia apa. Allah janji kepada mak dia 2 perkara. Saya kena tekankan janji supaya tuan-tuan tahu tujuan surah. Nak paparkan janji. Allah janji, Allah buktikan tak dia tepati janji? Nanti kita akan lihat. Kemudian Nabi Musa pun dipungut oleh Firaun, ahli Firaun, keluarga Firaun. Lepas tu apa lagi jadi? Kan? Cerita agak panjang sikit. Lepas tu isteri Firaun tertarik kepada Nabi Musa. Tapi bagaimana dia tertarik tu, Allah tidak cerita detail seperti surah Taha tadi. Faham tak? Sebab surah Taha tadi, dia nak cerita pasal nikmat tu. Jadi kenalah cerita tentang macam mana mereka boleh tertarik. Tapi dalam kisah ni sebenarnya, sudut besarnya adalah pada kelahiran Musa tu sendiri. Tengok betapa bijaknya Allah Ta'ala menyusun cerita. Lepas tu, waktu mak dia tadi kan, tentu terfikir-fikir pasal Musa. Dia hampir-hampir dia nak bocor rahsia ni. Hampir-hampir dia nak bagi tahu ni. Tentang budak yang diorang jumpa tu adalah anak dia. Tapi Allah teguhkan hati mak dia. Lepas tu, Allah Ta'ala cerita pada kita,
mak dia, Allah pesan kepada pada Allah Ta'ala cerita mak Musa ni, perintahkan kakak dia pergi cari Musa. Macam mana dia cari? Kita akan belajar kejap lagi. Lepas tu, dalam masa yang sama, Nabi Musa ni, kan dia bayi. Tentulah dia nak susu badan. Maka, Allah haramkan. Nanti kita akan tengok bagaimana Allah guna perkataan haram tu. Maksudnya, Allah Ta'ala tidak benarkan mulut Nabi Musa ni, kan bayi kan dia boleh isap susu ibu kan. Allah tak benarkan mulut Nabi Musa ni untuk menyusu mana-mana susuan ibu-ibu yang lain. Memang Allah Ta'ala telah jadikan tak boleh. Nabi Musa tak terima. Lepas tu, barulah kakak Nabi Allah Musa tu muncul di tengah-tengah ibu susuan tadi. Dia pun bagi cadangan. Okey, kalau kita tengok susunan kan, kenapa kakak Nabi Musa dia tak bagi cadangan dulu, lepas tu baru kisah Musa tidak terima mana-mana susuan ibu? Ini menunjukkan bahawa kakak dia bagi cadangan selepas semua orang dah testing dah. Maksudnya mana-mana ibu yang ada susuan, kita tahu kan Firaun kan. Kalau dia panggil ibu-ibu siapa yang ada susu, tak ada seorang tu yang tak nak keluar. Betul kita tahu kan gambaran Firaun macam mana dahsyatnya kan, zalimnya dia. Maka sudah tentu perempuan-perempuan yang boleh ada susu badan tu tidak akan pergi cari. Lepas habis semua ibu-ibu yang ada susu badan tu, Musa tetap tak nak, menangis juga, tak nak terima juga. Baru muncul kakak dia. Kenapa kakak dia tak muncul awal-awal? Tentu nanti orang akan tahu. Kan? Dia pun muncul lepas hujung sekali dah. Barulah dia bagi cadangan, siap ada orang yang boleh susukan Nabi Musa. Kita tengok betapa bijaksananya Allah Ta'ala dalam menyusun cerita. Seronok tuan-puan kalau kita belajar ni. Okey, lepas tu kita sambung lagi. Lepas tu, Nabi Musa pun kembalilah kepada ibu dia. Lepas tu, kenapa Allah kembalikan dia kepada ibu dia? Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala telah buktikan apa janji dia yang telah dia janji mula-mula waktu nak letakkan Musa tu di dalam sungai ataupun dalam laut tadi. Lepas tu tamatlah cerita Nabi Allah Musa pada ayat yang ke-13 dalam suratul Al-Qasas. Panjang tak cerita dia? Panjang. Kenapa cerita dia panjang? Jadi kita kena baca terlebih dahulu daripada ayat nombor 1. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, sebab tu kalau tuan-tuan nak tahu suasana apa jadi sebenarnya dekat Mesir ni sebelum Allah Ta'ala lahirkan Musa, kita kena baca dulu suratul Qasas. Ayat yang mula-mula. Kita akan dapat jawapan dia. Okay. Kalau kita baca ayat ni, tak ada waktu lagi kan? Okay. Saya betul-betul kena susun waktu dengan baik-baik. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta Sin Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Okey, jelas. Lepas tu, ayat nombor 3 ni sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga untuk kita pengajaran dia. Allah kata, Natslu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqq liqaumi yu'minun. Okay. Kenapa saya warna merah kan? Kerana ini yang kita nak ambil sedikit pengajaran pada malam ni. Allah Ta'ala kata, Natslu alaika, kami bacakan kepada engkau, wahai Muhammad. Allah sampaikan cerita Musa. Min, sebahagian. Min ni memang maksudnya adalah lil tab'id, untuk sebahagian. Okey. Allah Ta'ala kata, kami telah bacakan kepada engkau sebahagian. Min ni sebahagian. Naba'i Musa wa Fir'aun. Daripada kisah Musa dan Fir'aun. So kalau kita full stop dekat sini, kita berhenti dekat sini, kalau kita ambil pelajaran daripada ayat nombor 3 ni, apa tuan-tuan dapat belajar?
kisah Musa yang kita nak belajar panjang lebar ni sebenarnya semua ke Nabi Muhammad tahu? Sebenarnya tak. Apa yang kita dapat dalam Quran ni daripada siri 1 dulu kita cari nama dia, nama Firaun, kita kumpul kan sampai siri kedua. Nanti kalau kita dah habis sekali pun semua kisah Musa yang kita tahu tu hanya sebahagian je. So yang lain tu Allah tak cerita pada Nabi Muhammad. Tapi pernah ke Nabi Muhammad SAW pergi korek cari nak lengkapkan cerita tu? Yang buat kerja macam tu orang kita. Kitalah yang buat kerja macam tu. Nak tahu maklumat detail, nak cari maklumat. Sedangkan Quran dah bagi tahu pada kita. Allah bagi tahu kisah Musa dengan Firaun ni Muhammad, kami hanya bacakan sebahagian darinya. Maknanya yang lain-lain tu Nabi Musa tak tahu. Nabi Muhammad tidak tahu sebab Allah tak cerita pada Nabi Muhammad. Tapi tak pernah pun saya jumpa dalam hadis Nabi pergi tanya Tuhan, ceritalah lagi sebahagian dia, ceritalah. Tak ada. Yang buat kerja tu kita. Tu yang kita suka sangat nak mencari maklumat, penyampai-penyampai ibrah, penyampai-penyampai kisah Nabi. Suka nak dapat cerita lengkap Musa ni. Dia korek-korek, Quran tak jumpa, hadis tak jumpa, itu yang dia sibukkan diri pergi ambil riwayat Israiliyat. Ni yang jadi masalah. Tetap faham tak apa yang saya nak sampaikan? Kalau Allah Ta'ala cerita sebahagian, yang tu je lah. Maknanya yang sebahagian lagi, ia tidak ada kepentingan untuk kita tahu. Tapi kita ni, ya Allah, yang Allah dah cerita, tak nak kita khadamkan, perdetailkan, fahamkan. Tapi kerja kita duk cari yang maklumat-maklumat yang Allah tak cerita tu. Yang Nabi tak cerita tu. Itu yang terjun kepada maklumat Israiliyat. Oleh sebab itulah, kami di Akademi Tadabbur Malaysia ni, kami ambil jalan setiap hari Selasa dengan hari Sabtu, kita belajar dengan Dr. Nick. Kenapa bahayanya Israiliyat ni? Sebab kita tak ikut, kita tak faham Tuhan cerita tu. Jadi kalau Allah tak cerita pada kita, tak payahlah duk cari nak bagi lengkap kisah Musa. Tak payah cari nama mak Musa tu, siapa kakak dia, siapa nama. Tak perlu sebab Allah tak cerita pada kita semua. Tu maklumat yang saya nak tekankan. Belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu Allah bagi tahu kisah Musa yang kami ceritakan dekat engkau ni Muhammad, sebahagian darinya adalah bil haqq, dengan keterangan yang benar. Maknanya cerita Nabi Musa ni semuanya adalah benar. Maknanya sumber yang benar, yang benar-benar adalah Quran dan juga hadis Nabi. Jadi kalau siapa ambil sumber selain daripada Quran, adakah dia benar? Tengok. Hati-hati. Sebab tu jangan kita belajar kisah Nabi ni untuk cari fakta-fakta yang Allah tidak ceritakan. Allah diamkan perkara buang. Jangan. Okey? Lepas tu Allah Ta'ala kata, liqaumi yu'minun, bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, dia beriman kepada kuasaan Allah, dia beriman pada hari akhirat, dia akan jadikan kisah Musa ni merupakan ibrah yang sangat banyak yang boleh diambil. Okey, jelas ayat nombor 3. Okey, jelas ya. Okey, lepas tu kita teruskan. Lepas tu Allah Ta'ala cerita, ini tolong tulis dekat nota. Ayat 4 ni ada 4 kezaliman Firaun. Ada 4 kezaliman Firaun berada pada ayat 4. Ada 4 kezaliman. Kezaliman pertama apa? Firaun tu apa? Yang pertama Allah Ta'ala kata, inna fir'auna ala fil ardi. Itu nombor 1. Sesungguhnya Firaun ni, dia telah melakukan kezaliman ke muka bumi dengan melampaui batas. Nombor 1 mudah je, ambil perkataan ala fil ardi. Ala tu maknanya sombong, bongkak, takbur, berada di muka bumi. Itu nombor 1. Kezaliman Firaun. Jahatnya Firaun ni, pertama dia memang ala fil ardi. Dia adalah orang yang melampaui batas, orang yang sombong. Okey, nombor 2, waja'ala ahlaha syiya'a. Nombor 2, dia telah menjadikan penduduk Mesir itu berpuak
berpuak-puak. Ada geng Firaun, ada geng Bani Israel. Berpuak-puak. Ada tak tempat kita, negara kita, pemerintah yang buat kerja macam tu? Kalau dia buat kerja macam tu, dia adalah mempunyai perangai macam Firaun. Okey, yang ketiga, dia buat apa? Yastad'ifuna ta'ifatan minhum. Yang ketiga, Allah bagi tahu, yastad'ifuna ta'ifatan minhum. Dia menindas satu puak. Dia buat penindasan, dia tidak adil sebagainya. Itu nombor 3. Satu. Lepas tu yang keempat digabung 2. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Yang dia tindas tadi tu, dia bunuh anak-anak lelaki dan dibiarkan anak perempuan tu hidup. Okay, fahamkan maklumat ni supaya kita dapat menghayati kisah kelahiran Musa dalam surah Al-Qasas. Jadi sebelum Allah Ta'ala cerita Musa tu lahir, Allah cerita dulu apa sebenarnya yang terjadi di bumi Mesir itu. Okay. Lepas tu mereka membiarkan anak perempuan hidup. Lepas tu Allah mengatakan innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya dia ni adalah di kalangan orang-orang yang melakukan kerosakan. Mufsidin. Okay, dapat 4 tadi? Okey. Jadi apabila kita faham ayat 4 ni, kita dapat memahami tentang sebab apa cerita dia panjang. Cerita Musa, kelahiran Musa dekat Al-Qasas ni memberikan pengertian yang lain sudut kita faham kan. Okay, kita baca lagi ayat nombor 5. Tak habis lagi. Kita pergi ayat nombor 5. Okay, ayat nombor 5 dengan ayat nombor 6 ni cerita tentang apa tau? Firaun dia nak hapuskan Bani Israel. Tetapi perancangan Allah tu berbeza. Firaun rancang dia nak habis, kita panggil apa, pupuskan orang Bani Israel. Kan? Tetapi perancangan Allah tak. Perancangan Allah, kehendak Allah, Allah tak nak buat apa? Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi. Kami hendak memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu. Wa nampak tak? Kami nak memberikan pertolongan kepada kaum tertinggal di negeri itu. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin serta hendak menjadikan mereka ini mewarisi Mesir itu. Apa yang Firaun boleh warisi, kaum yang lemah ini dia boleh mewarisi. Siapa kaum lemah tu? Bani Israel lah. Jadi kalau kita baca ayat 5 ni, sebenarnya Bani Israel ini mula-mula beriman. Baik. Sebenarnya sebab Allah Ta'ala sebutkan ayat nombor 5 kan. Kita duk nampak mula-mula macam ingat je Bani Israel macam jahat. Tak betul lah. Tapi nanti kita akan cerita Bani Israel panjang lebar kemudian. Tapi dekat sini kita jumpa masa zaman Nabi Musa tu, memang Bani Israel ini memang Allah Ta'ala nak hantar Musa ni, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi ayat 5 ni lah. Macam mana Allah Ta'ala nak tolong kaum yang tertindas tu? Macam mana Allah Ta'ala nak jadikan mereka menjadi pemimpin? Lepas tu boleh menjadi mewarisi pula. Kalau tak ada hero yang Allah hantar. Okay. Kemudian ayat ke-6, Allah Ta'ala kata, وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. Kami hendak memberikan mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu. Dan وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Dan kami juga hendak tunjukkan kepada Firaun dan Haman serta tentera-tentera dia apa yang mereka bimbangkan tentang Bani Israel. Okay. Sebenarnya mereka bimbang apa? Sebenarnya mereka bimbangkan tentang Bani Israel ini boleh menguasai Mesir. Okey. Dapat tak? Okey, jelas
Jadi kalau sampai ayat 6 ni kita dapat, oh patutlah cerita kelahiran Musa ni dinanti-nantikan sebenarnya. Allah Ta'ala memang nak sebut kelahiran Musa ni, nak bagi pertolongan, nak menunjukkan, nak tolong orang-orang yang lemah tadi kan. So sebab tu cerita dia kena cerita panjang. Tapi cerita dia tu nak menunjukkan juga macam mana asal Firaun tadi kan ada 4 kezaliman dia kan. Dia ingat dia nak bunuh perempuan, dia bunuh anak lelaki, dia hidupkan orang perempuan, dia ingat dia apa yang dia plan tu boleh berjaya, tetapi dalam takdir Allah, ketentuan Allah sebaliknya. Rupa-rupanya kelahiran Musa ni sebenarnya yang akan menewaskan, yang akan mengalahkan Firaun. Okey, kemudian kita baca lagi ayat nombor 7. Baru masuk kisah emak dia. Ayat 7. Maknanya ayat 1 sampailah ayat 6 Allah menceritakan tentang Quran yang jelas, lepas tu kisah tentang situasi yang berlaku di bumi Mesir sebelum kedatangan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Jadi nak bebaskan Bani Israel, nak tolong orang yang telah lama ditindas, diseksa oleh Firaun bukan senang. Maka Allah kena ceritakan kepada kita macam mana kelahiran Musa ni yang penuh dengan takjub. Macam mana Allah Ta'ala aturkan kelahiran Musa ini. Sebab tu ceritanya agak terperinci. Jadi kita sambunglah, tak apa, ada waktu lagi. Saya sambung lagi, tak apa, perlahan. Okey. Lepas tu, Allah Ta'ala cerita, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kami ilham kepada ibu Musa, susukanlah dia. Susukan dia. Susukanlah dia. Supaya Musa ni dia dapat rasa susu ibu dia. Lepas tu, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. Jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya. Ialah, siapa tak takut? Sebab apa? Sebab apa mak dia takut? Kalau anak perempuan tak apa. Memang tak takut dah. Memang Firaun memang tak bunuh punya. Memang dia takkan bunuh. Tapi dia takut sebab apa? Sebab budak kecil, dia tak boleh sorok. Sebab nanti dia menangis. Takkan kita nak suruh, diam. Tak boleh. Sebab bayi kan dia akan menangis. Jadi tentera-tentera sudah pasti akan survey, tengok mana rumah yang ada anak lelaki. Betul tak? Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kau takut, kau lepaskanlah dia fil yammi. Kita jumpa sekali lagi perkataan yammi. Wala takhafi wala tahzani. Kau janganlah pula engkau takut. Janganlah engkau berduka cita sedih nak lepaskan anak engkau tu. Ini janji Allah. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan kembalikan dia kepada engkau. Ini janji Allah yang pertama. Kita tulis kat situ. Janji Allah yang pertama, Allah beritahu, kami akan kembalikan Musa tu, anak engkau tu kat engkau. Lepas tu Allah kata, dan kami akan lantik dia jadi seorang rasul daripada rasul-rasul kami. Okey, ada 2 janji Allah kat situ. Okey. Nanti minggu yang berikutnya kita akan belajar apa kaitan kisah Musa ni dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ulas mana-mana kisah Nabi, mesti kena kaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara munasabah yang paling besar sekali. Kenapa? Kenapa Allah nak pulangkan Musa kepada emak dia? Tuan-tuan nak tahu rahsia dia? Kan? Minggu hadapan, insya-Allah nanti kita cerita. Kenapa ada ayat yang Allah kata nanti kami kembalikan dia kepada engkau. Sebenarnya ayat ni Allah bagi tahu dekat Nabi Muhammad sebenarnya. Ingat tak ayat mula-mula ayat 3 tadi kan? Kami cerita kat engkau sebagian Musa. Sebenarnya kisah Musa ni tujuan utamanya adalah untuk kuatkan Nabi. Jadi ayat Allah cerita ni sebenarnya Allah nak kata, kalau Musa kami kembalikan dia dekat emak dia, engkau pun Muhammad, kami akan kembalikan engkau ke bumi Mekah. Kita tengok penghujung surah Al-Qasas. Akan jumpa. Okay, lepas tu, kita baca lagi cerita dia. Okay. Lepas tu, Allah Ta'ala kata,
faltaqatahu alu Fir'aun. Setelah itu nanti dia akan dipungut, dia akan diambil oleh keluarga Fir'aun. Kita tahu tadi keluarga Fir'aun itu siapa? Antaranya adalah isteri dia kan Fir'aun. Lepas tu kata Allah, liyakuna lahum aduwan wa hazana. Kesudahannya, Fir'aun itu dia akan menjadi musuh kepada keluarga Fir'aun tu dan menyebabkan nanti mereka akan bersedih. Okey, plot cerita ni. Lepas tu Allah mengatakan inna fir'auna wa hamana wa jududahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Firaun dan Haman serta tentera-tenteranya adalah di kalangan orang-orang yang berdosa. Jadi rupa-rupanya kalau kita hayati cerita ni, memang kelahiran Musa menjadi panjang dalam suratul Qasas. Memang Allah Ta'ala nak fokus pasal kelahiran dia tu. Waktu dia panjang. Nak menunjukkan Allah Ta'ala nak tolong orang yang lemah. Maka kelahiran kisah Musa ni memang menjadi plot penting kepada suratul Qasas. Sebab tu ceritanya agak panjang. Okay, lepas tu kita baca lagi. Lepas tu waqalatim ra'atu fir'auna qurrat ainil li walaka. Dan berkatalah isteri Firaun. Dia kata semoga anak tadi tu menjadi cahaya mata bagiku dan bagimu. Tuan tengok tuan-tuan. Firaun ni tengok Allah Ta'ala bagaimana Allah Ta'ala susun. Allah Ta'ala susun ketentuan Tuhan tu kan. Yang orang tak sedar. Yang rupanya yang selama ni dia nak bunuh budak kecil, menyampah nak bunuh puasa, tiba-tiba dapatnya jumpa je Musa, dah jadi lain dah. Lepas tu isteri dia pesan, wala taqtuluhu, janganlah kau bunuh dia. Asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Mudah-mudahan dia ni adalah manfaat kepada kita atau dia boleh jadi sebagai anak kita. Wa hum la yash'urun. Tapi kata Allah, sebenarnya mereka tak sedar pun yang Musa yang mereka nak jaga tadi, nak besarkan sebagai anak tadi tu, duduk dengan mereka ni, mereka tak tahu pun sebenarnya apa yang akan berlaku. Jadi kalau kita amati cara Allah cerita padahal mereka tak sedar ni, kan sebenarnya itulah memberi jawapan tentang keadaan Musa tadi. Okey, betul, kita sambung lagi. Wa asbaha fuadu ummi Musa farighan. Okey, kelas akan datang saya akan ulas. Kenapa Allah guna sini fuad? Sekejap lagi Allah guna hati, qalbiha dekat sini. Nanti insya-Allah, kelas minggu depan saya akan ceritakan dari sudut ungkapan. Wa asbaha fuadu ummi Musa farighan. Dan setelah Musa tu kan telah dipungut oleh keluarga Firaun, isteri Firaun jaga dia, minta dia jumpa, suruh ambil Musa tu, maka ibu Musa tadi ni hati dia menjadi kosong, kosong, farighan. Kenapa Allah kata ibu Musa ni hati jadi kosong? Fuadu tu hati ibu Musa menjadi kosong. Kenapa Allah kata kosong ni? Maksudnya dia tak fikir apa dah. Dalam hati dia Musa je dia fikir. Tu menjadi kosong. Dia tak fikir apa, malaikat dia fikir Musa je. Lepas tu disebabkan dia fikir sangat Musa tu, sampai ke Tuhan kata in kadat latubdi bihi, hampir-hampir dia nak bagi tahu anak tu rupanya adalah anak dia. Laula arrabatna ala qalbiha. Dan jika tidak, kata Allah, jika tidak kami kuatkan hati dia, kata Allah, litakuna minal mu'minin. Kata jika tidak kami kuatkan hatinya supaya tetap, maksudnya Tuhan kata dia hampir-hampir nak bagi tahu tentang anak dia, tapi Allah Ta'ala telah kuatkan hati emak dia. Jangan bagi tahu. Allah Ta'ala tetapkan hati mak dia supaya apa? Litakuna minal mu'minin, supaya dia termasuk di kalangan orang-orang yang beriman, yang percaya tentang janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, nanti kita akan ulas tentang penggunaan fuadu. Kenapa Allah guna perkataan qalbiha, qalbun, apa beza fuad dengan qalbun di sini, faghiran di sini. Nanti kita akan ulas pada minggu yang berikutnya. Kita habiskan dulu plot penceritaan kehidupan Nabi Musa dalam surah Al-Qasas. Okay, kemudian ayat nombor 11, ibu dia kata, wa qalat li ukhtihi qussihi.
Dan dia, iaitu mak dia, berkata kepada saudara Musa tu, kakak dia, qussihi, pergilah cari khabar, berita dia. Fabasurat bihi an junubin. Maka kakak dia yang bijak ni pergi tengok Musa. Tapi tengok dari mana? An junubin, dari jauh. Apa maksud tengok dari jauh? Wahum la yash'urun. Dalam masa yang sama, orang-orang tak sedar pun yang kakak dia macam mencari-cari sesuatu. Macam mengintip-ngintip je. Mereka tak tahu. Maknanya bijak kakak dia ni. Kakak Nabi Musa ni. Okey, nanti kita ulas lagi pada minggu yang berikutnya. Apa makna anjunubin. Lepas tu, Allah Ta'ala, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. Dan kami tegah. Haram ni maknanya kami telah haram. Maknanya kami tegah Musa daripada menyusu kepada mana-mana wanita yang nak susukan dia. Faqalat, baru kakak dia kata, faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Barulah kakak dia kata, mau tak aku tunjukkan kamu semua ada satu penduduk sebuah rumah, ada satu ahli keluarga ni yang dapat memeliharanya untuk kamu. Yang mana mereka ni lahu nasihu, mereka ni tulus ikhlas kepada Allah. Nanti kita akan tengok persamaan ayat ya. Macam ayat ni dia sama macam surah Taha, cuma beza. Kalau ayat ni dia gunakan bilangan jamak, plural. Dekat sana guna mufrad. Kenapa? InsyaAllah. Nanti kita akan ulas pada minggu depan. Lepas tu kita terus ambil kepada ibrah dia. Okey. Kemudian ayat nombor 13, Allah mengatakan, faradatnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wala tahzan. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya tenteram hatinya dan tidak berduka cita. Walita'lama, dan agar dia mengetahui. Dekat sini nampak tak? Allah guna kai. Kai ni sebenarnya agar. Sama juga dengan walita. Li ni agar. Tapi kat sini kenapa guna kai? Dekat sini guna li. InsyaAllah ada perbahasan yang berikutnya. Jadi Allah kembalikan dia supaya tenteram hati mak dia, tak berduka cita. Dan yang paling penting apa? Walita'lama, supaya dia tahu anna wa'dallahi haqqun, supaya dia tahu janji Allah itu adalah benar. Walakin aksaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui tentang kebenaran janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, daripada kisah kelahiran Musa dalam surah Qasas ni sebenarnya, lepas tu para ulama, dia jadikan surah Qasas ni, inilah dia punya tujuan surah. Nampak? Nampak? Tujuan surah ni, kalau orang tanya, macam mana boleh munculnya tujuan surah Al-Qasas macam ni? Sebenarnya daripada kisah Musa ayat 1 sampai 13 tadi tu kan kita tahu kan? Kita nampak cerita dia sebenarnya daripada kisah Musa tadi tu dan ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala bagi tahu tujuan surah Qasas ni. Allah Ta'ala cerita pada kita, Allah Ta'ala nak bagi tahu Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa nak putuskan segala perkara. Mereka rancang lain, Allah ada perancangan lain. Allah je ada kuasa nak bagi muktamad. Apa dia nak buat? Sama ada dekat dunia dan juga di hari akhirat. Dan Allah Ta'ala kalau dia nak buat sesuatu, pasti akan terlaksana. Ingat tak dia janji dekat mak Musa tadi? Dia kata apa? Kan dia nak buat dua benda kan? Letakkan anak kau di dalam peti itu. Aku akan kembalikan dia. Dan aku akan jadikan dia sebagai salah seorang Rasul yang diutuskan. Jadi daripada kisah Musa tadi, para ulama study, sebab dia adalah pembukaan, maka para ulama meletakkan tujuan Suratul Qasas dengan ambil cerita-cerita lain, jadilah tujuan surah dia ini. Suratul Al-Qasas. Okey, jelas tuan, dapat maklumat tentang kelahiran Nabi Allah Musa alaihi wassalam. Maksudnya, alhamdulillah, kita dah tahu ayat mana, surah apa yang menceritakan fasa pertama untuk bahagian kelahiran Nabi Allah Musa. Jadi minggu depan kita nak pergi kepada
uh, kupasan beberapa kalimah yang ada digunakan pada surah At-Taha dengan surah Al-Qasas. Lepas tu kita ambil dia punya ibrah ringkas je. Itu untuk hari Khamis akan datang. Untuk siri yang keempat. Lepas tu baru kita, kalau siri yang kelima nanti, kita masih lagi fasa 1, tapi kita akan ulas tentang usia kematangan Nabi Musa sampai dia berkahwin. Maknanya minggu depan baru kita akan tamat untuk fasa yang pertama. Kisah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, ada tak soalan? Saya jawab dulu soalan, kalau ada sekejap. Nabi Allah Harun dia memang hebat berhujah. Di antaranya, kenapa dia minta untuk ni? Okey, lepas tu, salam Ustaz, betulkah Nabi Musa satu-satunya Nabi yang bercakap dengan Allah? Jawapannya benarlah. Sebab memang Allah sebut pangkat Nabi Musa ni adalah kalimullah. Dia berkata direct dengan Allah untuk mendapat wahyu. Nanti, waktu kita belajar fasa yang kedua, iaitu fasa penerimaan wahyu, nanti kita akan buktikan macam mana Nabi Allah Musa dia boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia naik Gunung Tursina. Nanti kisah naik Gunung Tursina Nabi Musa ni dia berlaku 2 kali sebenarnya. Mula-mula dia nak jadi rasul, lepas tu cerita waktu fasa yang kelima nanti. Waktu fasa dia bersama dengan Bani Israel, waktu dia jumpa Allah dalam 40 hari tu, dia akan naik semula ke Gunung Tursina, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapannya adalah betul. Okey. Kenapa digunakan perkataan naba? Nanti kita sebut perbezaan perkataan naba dengan perkataan khabar. InsyaAllah. Itu saya akan ulas pada minggu hadapan. Kemudian, salam Ustaz. Ada ayat pasal Fir'aun dan Haman. Siapa tu Haman? Okey. Haman, dia memang daripada kumpulannya Fir'aun. Dia bukan Bani Israel. Kalau Bani Israel yang Qarun. Nanti kita akan, waktu kita jumpa pasal Qarun, nanti kita akan ulas. Kenapa ada ayat sebut Qarun dekat awal. Lepas tu baru sebut Fir'aun dengan Haman. Haman ni memang Allah akan letak dia selepas sebut Fir'aun. Tak ada ayat yang sebut Haman baru Fir'aun. Itu pun ada sebab. Sebut Fir'aun dulu, baru Allah sebut Haman. Jadi Haman memang daripada kumpulan Fir'aun. Kenapa mereka boleh ikut Fir'aun? Ada jawapan dalam ayat Quran yang lain. Tapi Haman ni memang Allah tak cerita dalam Quran latar belakang. Tapi dia adalah orang dekat lah. Orang kuat. Orang kuat Fir'aun. Haman. Diulang oleh Allah banyak kali. Dikaitkan dengan Fir'aun. Kisah Nabi Musa AS, Nabi Yusa' dan Nabi Khidir. Ustaz boleh ceritakan next time. InsyaAllah. InsyaAllah. Nabi Yusa' ni wallahu ta'ala alam. Ada kata dia Nabi, ada kata dia tak Nabi. Tapi Yusa' bin Nun ni, dia adalah ketua, dialah yang memimpin Bani Israel selepas kematian Nabi Musa. Nanti insyaAllah kita akan cerita kisah Yusa' bin Nun. Tapi kisah Khidir ni panjang lagi. Kisah Khidir kita letak kisah yang fasa yang ke-6 nanti. InsyaAllah nanti kita akan sebut Yusa' bin Nun. InsyaAllah. Baik. Ada soalan secara verbal yang boleh Ustaz, saya bantu? Banyak soalan. Ya. Saya cuma nak tanya, Nabi Musa ni kita kata diambil sebagai anak angkat Fir'aun. Jadi siapa actually yang bagi nama kepada dia, keluarga dia ke ataupun Fir'aun? Soalan yang tak berapa saja teringin nak tahu lah. Terima kasih. Maksudnya apa? Yang bagikan nama dia? Ya, sebab dia jadi macam anak angkat Fir'aun kan. Jadi siapa yang bagi nama dia? Okay. Maksudnya, soalan yang tak berapa mustahak lah. Tapi saya teringin nak tahu.
Okey, tak apa. Semua soalan dia adalah mustahab untuk kita tahu. Begini, dalam kisah istana Firaun kita tak jumpalah yang ayat yang menyebut dia memanggil, Musa kita tak jumpa. Tapi nama Musa tu memang telah Allah sebutlah Musa tu. Cuma plot macam mana Firaun panggil Musa tu dari sana tu tidak ada. Cuma waktu dia dakwah tu nanti adalah. Jadi nama dia tu Allahu Ta'ala alam. Itu kita tak tahu bagaimana dapatnya tentang namanya Musa. Allahu Ta'ala alam. Baik, ada soalan lain? Pertanyaan lain? Saya minta maaf dekat kawan-kawan, rakan-rakan, tuan-tuan lihat di FB ya, mungkin saya tak dapat nak tengok soalan tentang perempuan. Ya. Sebab saya yang jaga juga semua ni. Okey. Kalau tak ada soalan, insyaAllah hari Khamis kita jumpa lagi. Kita masih lagi dalam fasa yang pertama untuk bahagian kelahiran Nabi Allah Musa. Kita kena ambil juga sedikit sebanyak ibrah dia apa. InsyaAllah pada minggu depan. Nanti saya akan edarkan nota pada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Jika saya ada tersalah maklumat dan sebagainya, tolong betulkan ya. Tapi soalan-soalan yang ditanya tu insyaAllah. Nanti saya akan jawab pada minggu yang berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.